Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar tingkatan 5. Okey, hari ini cikgu nak sambung. Okey, yang lepas cikgu dah terangkan sikit. Okey, kalau kamu tengok video cikgu yang lepas, cikgu dah terangkan tentang ciri-ciri getah asli. Okey, jadi hari ini cikgu nak sambung dengan tindakan asid dan alkali terhadap lateks. Okey, tindakan asid dan alkali terhadap lateks. Apakah itu lateks? Okey, jadi sebelum cikgu sambung, saya terangkan sedikit tentang maksud lateks. Lateks ini ialah susu getah dalam okey, lateks ialah getah dalam keadaan cecair. Dalam keadaan cecair. So ini ialah maksud lateks. So kalau sebut lateks je, saya harap lepas ni kamu boleh bayangkan getah dalam keadaan cecair macam mana rupanya. Kamu boleh bayangkan dia macam air susu. Macam air susu. Itu ialah lateks. Lebih kurang rupa dia macam tu. Jadi sekarang, sebelum cikgu teruskan, cikgu nak tunjukkan kamu struktur molekul bagi lateks. Kalau kamu lihat, ini ialah lateks. Ini ialah lateks. Ini ialah dia punya molekul lateks. Bentuknya macam ni. Ini ialah molekul lateks. Kalau kamu lihat, dalam struktur molekul lateks ni dia ada beberapa bahagian. Yang pertama sekali ialah polimer getah. Polimer getah. Di mana letaknya polimer getah? Polimer getah ini terletak di dalam membran protein. Membran tu apa? Membran tu ialah yang ini. Yang bahagian luar ni. Ni kita panggil dia sebagai membran. Membran ni ialah dia punya lapisan kulit luar dia tu. Itu ialah membran protein. Dalam membran protein ada polimer getah. Dan di luar membran ni ada lagi satu, iaitu dia diselaputi dengan cas negatif. Dekat bahagian seluruh luar membran ini diselaputi oleh cas negatif. Sebab tu kamu nampak dekat situ ada dash-dash tolak-tolak. Itu ialah cas negatif. Jadi kita baca sedikit bersama-sama. Kita baca sedikit bersama-sama. Molekul lateks dilitupi molekul lateks dilitupi oleh lapisan membran protein bercas negatif. Jadi kenapa ada cas negatif? Kenapa? Apa kesannya? Apa kesannya cas negatif yang berada di luar ini? Apa kesan cas negatif yang berada di luar ini? Kesannya ialah apabila satu molekul lateks ini berjumpa dengan satu molekul yang lain, dia akan menyebabkan molekul lateks akan menolak antara satu dengan yang lain. Contohnya dekat sini cikgu buat bulat saja. Cikgu buat bentuk bulat saja. Ini molekul lateks yang pertama. Molekul lateks yang pertama. Ini molekul lateks yang kedua. Dan dekat luarnya ni ada cas negatif. Jadi bila dia berjumpa antara molekul lateks yang pertama dan yang kedua, dia akan menyebabkan terpadam pula. Dia akan menyebabkan ni molekul lateks yang pertama dan kedua, dekat luar ni kat sekelilingnya ada cas negatif. Oleh kerana dekat sekeliling luarnya ada cas negatif, bila molekul ini tiba-tiba berjumpa berdekatan, dia akan menolak. Menolak antara satu sama lain. Kenapa dia menolak? Sebab dia berjumpa dengan cas yang sama.
Okey, macam yang kamu tahu, bila charge-nya sama, dia akan menolak. Sama juga macam magnet. Okey, magnet dia kalau jumpa kutub yang sama, dia akan menolak antara satu sama lain. Sama juga macam charge. Kalau negatif jumpa dengan negatif, dia akan menolak antara satu sama lain. Ataupun macam contohnya jantina. Kalau lelaki jumpa lelaki, dia tak nak berpasangan, dia akan menolak. Kalau lelaki, dia akan berpasangan dengan perempuan. Macam itulah, lebih kurang begitu. So bila charge-nya sama, dia akan menolak antara satu dengan yang lain. Okey, sekarang kita terus pergi kepada tindakan asid terhadap lateks. Okey, tindakan asid terhadap lateks. Okey, apa sebenarnya apa kegunaannya? Kenapa kita masukkan asid ke dalam lateks? Okey, kita masukkan asid ke dalam lateks, tujuannya apa? Apa tujuannya? Tujuan kita masukkan asid ke dalam lateks. Okey, ataupun sebelum cikgu cerita tentang tujuan, agaknya lah kalau sekiranya kita masukkan asid ke dalam lateks, apa yang akan berlaku? Okey, cikgu ceritakan dahulu secara cikgu perkenalkan dulu di awal-awal ni. Okey, yang pertama sekali, apabila asid ini kita masukkan ke dalam lateks, seperti yang cikgu dah terangkan tadi, lateks adalah getah dalam bentuk cecair. Okey, adalah getah dalam bentuk cecair. Jadi, getah ini dalam bentuk cecair, apabila kamu masukkan asid, dia akan menggumpal. Okey, menggumpal. Apa tu menggumpal? Menggumpal ni kalau kita kata dia akan jadi keras. Getah tu tadi cecair kan? Menggumpal ni maksudnya dia akan daripada cecair, dia akan menjadi pepejal. Okey, daripada dia cecair, dia akan menjadi pepejal. Okey, daripada cecair dia akan menjadi pepejal. Itu dia menggumpal. Dalam konteks lateks, kita tak panggil membeku, kita panggil dia sebagai menggumpal. Okey, baru kita pergi pada tujuan. Kenapa kita nak supaya lateks ini menggumpal? Okey, ini biasanya digunakan oleh siapa? Digunakan oleh penoreh getah. Tujuannya apa? Supaya getah menggumpal. Kita tak lawa, menggumpal dengan cepat. Okey. Kenapa nak menggumpal, suruh digumpal dengan cepat? Okey, contohnya kalau penoreh getah, dia nak supaya, dia takut nanti akan hujan. Okey, bila hujan nanti getah tu akan hilang kan? Akan hilang habis terkena air hujan. Jadi nak elakkan daripada getah itu sia-sia sahaja ditoreh. Jadi mereka akan, sambil mereka menoreh, mereka akan bila susu getah tu dah ada dalam bekas, dia akan masukkan asid supaya dia cepat menggumpal. Okey, kalau kita biarkan sahaja dia menggumpal tak? Dia menggumpal juga, tapi dia mengambil masa yang sangat panjang. Okey, jadi sebab tu kenapa kita letakkan asid, supaya dia akan menggumpal dengan lebih cepat. Okey, cikgu harap kamu jelas. Okey, sekarang macam mana asid tadi boleh menyebabkan lateks menggumpal dengan cepat? Ini yang kita nak bincangkan. Macam mana asid bertindak dengan lateks dan menyebabkan lateks tadi menggumpal dengan cepat. Okey, so sekarang kita lihat. Kita dah belajar tadi bahawa di sekitar, dekat luar ni, dekat luar molekul getah ni ada apa tadi? Ada charge negatif. Okey. Right, sekarang kalau kita tengok kat sini ada apabila kita masukkan asid. Okey, asid tadi, contoh ialah asid yang kita gunakan, contohnya selalu orang guna asid lemah. Tapi dalam semua jenis asid dia akan bawa charge positif.
Siapa yang bawa charge positif? Hidrogen akan bawa charge positif. Okey, ion hidrogen akan membawa charge positif. Okey, semua asid dia membawa charge positif, iaitu hidrogen yang akan bawa charge positif. Okey, ada dekat sini dinyatakan. Dia kata asid menghasilkan ion hidrogen yang bercas positif. So macam yang cikgu terangkan tadi, okey, ion hidrogen dia akan menghasilkan ion hidrogen yang bercas positif. So kat sini dia buat simbol, okey, dia simbolkan dekat sini hidrogen tadi dia bercas positif kan? Hidrogen tadi dia bercas positif. Okey. Apa jadi? Seperti yang kita tahu, apabila positif jumpa dengan negatif, dia akan menyebabkan menjadi neutral. Ion-ion yang bercas positif ini akan meneutralkan cas negatif. Cas negatif di mana? Di sekitar membran protein. So kita pergi pada yang sebelah. Kita lihat yang sebelah. Okey, kalau kita lihat sebelah, tadi oleh kerana tadi kan asalnya di sekitar ni semuanya adalah bercas negatif kan? Okey, bila kita masukkan asid, kan, maknanya kita telah membekalkan ion hidrogen. Okey, kita telah tambahkan ion hidrogen. So, kalau kamu tengok ion hidrogen tadi dia akan meneutralkan ataupun dia jadi ion negatif tu jadi tak ada dah. Okey, sebab dah tambah dengan positif dah jadi neutral. So dah tak ada dah. Okey, dah tak ada dah dekat luar ni, dah tak ada charge negatif. Okey. So jadi semua akan jadi neutral. Okey, so kalau kamu tengok ke bawah ni, so dah tak ada dah. Dah tak ada dah negatif tadi sebab telah dineutralkan oleh charge positif. Okey. Jadi, okey, macam yang kamu tahu tadi, apabila dia charge yang sama, asalnya dia akan tolak menolak. Tapi apabila semuanya dah tak ada, okey, charge negatif dah tak ada, semua dah tak ada, dah neutral, apa yang terjadi? Tidak ada lagi tolak menolak. Dia tidak lagi tolak menolak antara molekul-molekul ini. Okey, bila tak ada tolak menolak, dia akan bertembung. Dan akan menyebabkan membran tadi akan jadi pecah. Okey, sebab kalau kamu tengok membran ni dia nipis saja. Okey, membran kat sekitar ni nipis saja. Okey, bila dia nipis, bila dia berlaga, okey, dia berlaga, apa ya kita panggil, dia berlaga tu kita panggil apa? Dia akan jadi sentiasa apa nak cakap, berlaga, takkan kamu tak tahu kan, berlaga, collide, ataupun dia berlanggar. Okey, dia berlanggar, dia sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Okey, dia bila berlanggar antara satu sama lain, sentiasa berlanggar, lama-lama membran ini akan pecah. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Okey, mula-mula tadi bila charge-nya sama, dia akan tolak menolak. Dia mula-mula tolak menolak. Bila dia dah dineutralkan, okey, dah tambah dengan asid, dia akan jadi neutral. Dia dah tak tolak menolak, dah tak ada dah, tolak menolak ni dah tak ada. Bila tolak menolak tak ada, mereka akan sentiasa berlanggar. Okey, dia akan berlanggar antara satu sama lain dan akhirnya membran kat sini akan pecah. Bila pecah, apa akan jadi? Apabila membran tadi dah pecah, dia menyebabkan molekul lateks tadi, molekul yang kat dalam lateks ni akan keluar. Alamak, salah. Molekul lateks ini akan keluar daripada membrannya. Okey, molekul lateks ni dia akan terkeluar. Okey, so bila dia terkeluar daripada membrannya, dia akan menyebabkan lateks tadi akan menggumpal. So dia akan menggumpal. So jelas So itu akan menyebabkan lateks tadi akan menjadi cepat menggumpal. Okey, jelas Okey, cikgu teruskan lagi nak cepat. Okey, yang ini ialah tindakan alkali terhadap lateks. Okey, tindakan alkali terhadap lateks pula. Okey, kalau tadi tujuannya kita nak supaya kalau tadi kita nak supaya lateks tadi cepat menggumpal, sekarang
kita nak supaya alkali tadi tidak menggumpal. Alkali pula. Lateks tadi menjadi, tujuannya supaya apa tambah dengan alkali? Tujuannya supaya lateks tidak menggumpal. Lateks tidak menggumpal. Okey. Kita nak supaya lateks tadi kekal dalam bentuk cecair. Okey, kita nak dia kekal dalam bentuk cecair. Itu tujuan kita letak alkali. Kenapa? Okey, kadang-kadang sesetengah pengilang dia nak, okey, contohnya kamu nak hantar ada kilang dekat Kuala Lumpur. Dia nak lateks tu, dia nak lateks, maksudnya getah dalam bentuk cecair. Kalau kamu tak tambahkan dengan alkali, nanti dia belum sempat sampai ke Kuala Lumpur, dia dah menggumpal. Okey, sedangkan kilang tu nak dalam bentuk cecair. Jadi sebab itulah kenapa kita tambahkan alkali di dalam lateks tadi. Okey, itu tujuannya. Okey, seterusnya macam mana tindakan tu berlaku? Okey, macam mana tindakan tu berlaku? Okey, yang pertama sekali, kita maklum dekat sekitar kita ni, dekat persekitaran kita ni ada bakteria. Okey, bakteria dia membawa apa? Dia menghasilkan apa? Okey, bakteria ni secara semula jadinya, dekat persekitaran ni cikgu lukislah gambar bakteria kononnya. Okey, cikgu kamu bayangkanlah ini bakteria. Okey, bakteria. Okey, cantik ke bakteria macam tu? Okey, cikgu lukis dalam bentuk gambar macam binatang lah Okey, konon ini ialah bakteria. Bakteria ada kaki. Okay, bayangkan ni bakteria. Okey, bakteria ini secara semula jadi dia akan menghasilkan asid. Secara semula jadi bakteria tadi dia akan menghasilkan asid. Okey, jadi dia akan menghasilkan asid. Jadi maknanya bila bila lateks ini diambil, maknanya secara semula jadinya dekat dalamnya dah ada bakteria, dan bakteria tadi dia menghasilkan asid. Macam kamu tahu, bakteria dia asid dia ada cas apa? Dia ada cas positif. Okey, dia ada cas positif. Okey, so asid dia ada cas positif. Bila dia ada cas positif, bila dia ada cas positif, dia akan jadi nanti macam yang ke atas tadilah. Dia akan menyebabkan lateks akan menggumpal. Tapi tempohnya lebih panjang lah berbanding dengan kita masukkan sendiri asid. Tapi macam yang kamu tahu, daripada Johor nak sampai ke Kuala Lumpur kan lama. Mungkin mengambil masa 3 hingga 4 jam. Okey, jadi kalau kita tak masukkan alkali, nanti lateks tadi telah menggumpal. Okey, sebab apa? Sebab ada bakteria dekat dalam ni. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, jadi kita kena tambahkan alkali. So sekarang kita lihat. Okey, sekarang kita lihat dekat dalam sini. Okey, dekat dalam lateks ni ada bakteria, dan bakteria nanti menghasilkan asid. Okey, jadi sekarang kita lihat macam mana alkali tadi bertindak balas. Okey, kalau asid dia menghasilkan cas positif, alkali dia akan menghasilkan ion hidroksida yang bercas negatif. So maksudnya, okey, seperti yang kamu tahu, dekat sekeliling ni, kat sekeliling membran ni dah ada cas negatif. Dah ada cas negatif kan? Okey, jadi sekarang kenapa kita masukkan alkali? Apa fungsi alkali ni? Dah ada cas negatif, kena masukkan lagi negatif kat sini. Okey, ion hidroksida ni bercas negatif. Dia bercas negatif. Kenapa kita masukkan? Okey, supaya kita tengok ke sebelah. Okey, ni kalau kamu tengok, kenapa tiba-tiba ada positif dan negatif kat sini? Okey, ini ialah cas positif ataupun asid yang terhasil daripada bakteria tadi. Okey, kan bakteria tadi cikgu dah cakap kat sebelah, cikgu dah cerita cikgu dah cerita dekat sebelah bakteria tadi menghasilkan cas positif. Okey, jadi yang ini ialah alkali yang kita masukkan. Okey, alkali yang kita masukkan. So apa yang berlaku di sini ialah alkali yang kita masukkan ini tadi, dia akan bertindak balas dengan asid yang terhasil pada bakteria. Maksudnya apa? Fungsi alkali tadi ialah menetralkan
cas positif yang dihasilkan oleh bakteria. Okey, jelas tak? Okey, cikgu cerita lagi sekali. Tadi kita ada lateks. Lateks ini dalamnya ada bakteria. Bakteria, okey, ada lateks kan? Okey, cikgu ceritakan sikit Ada lateks. Dalam lateks ni secara semula jadi ada bakteria. Okey, ada bakteria. So bakteria ini dia menghasilkan ion, dia akan menghasilkan cas positif kan? Dia menghasilkan cas positif. Okey. Dia menghasilkan cas positif. Okey, jadi sekarang kita masukkan apa dalam lateks? Kita masukkan alkali. Okey, kita masukkan alkali. Sebab apa? Sebab alkali ni dia akan menghasilkan cas negatif. Malah macam terabur pula cikgu terangkan ni. Cikgu nak cepat sebenarnya, tak tahu macam nak senang. Okey. Bakteria dia akan hasilkan cas positif. Jadi dalam masa yang sama kat sinilah. Kita masukkan juga alkali. Kita masukkan alkali ke dalam lateks. Kenapa? Kerana alkali ini dia akan membawa cas positif. Okey, dia bawa cas positif. Jadi cas positif cas positif lah. Dia bawa cas apa ni tadi? Dia bawa cas negatif. Okey, dia bawa cas negatif. Okey, so faham Lateks ada bakteria. Bakteria tadi hasilkan cas positif. Okey, sekarang kita masukkan alkali ke dalam lateks. Kenapa? Kerana alkali tadi dia membawa cas negatif. So kat sini cas negatif daripada alkali akan menetralkan cas positif pada bakteria. So dia akan jadi neutral. Sama macam cerita dekat sini. Ini ialah cas positif daripada bakteria. Ini ialah cas negatif daripada alkali. So dia akan neutralkan. Maka apa yang berlaku? Dia akan mengekalkan penolakan molekul-molekul lateks. Jadi lateks tidak akan menggumpal. Maknanya dia akan kekal dalam keadaan cecair. So jelas apabila lateks tadi tak ada bakteria, tak ada cas positif sebab dineutralkan oleh alkali, maka lateks tidak akan menggumpal sebab tolak menolak ini berlaku. Tolak menolak ini sentiasa berlaku. Jadi bila tolak menolak berlaku, maka membran tak akan pecah. Kalau yang tadi bila dia berlanggar, membran akan pecah. Yang ini dia tak akan pecah. Kenapa tak akan pecah? Sebab tolak menolak sentiasa berlaku. Maka lateks tadi akan kekal dalam bentuk cecair. Okey, so jelas Okey, tindakan bakteria. Ni dia cerita pula tindakan bakteria kat bawah. Saya dah terangkan dekat atas. Okey, bakteria dia menghasilkan asid. Ni cikgu dah terangkan. Dan dia menghasilkan ion hidrogen juga cikgu dah terangkan. So, hidrogen dia bercas positif. Dia akan meneutralkan cas negatif di sekitar membran protein. Jadi dia akan melemahkan daya tolakan antara molekul. Jadi bila dah lemah, molekul lateks akan bertembung dan membran protein akan pecah dan getah akan menggumpal. Ini benda ni cikgu dah cerita tadi. Okey, dekat dalam alkali tadi. So, asid akan menggumpalkan lateks. So, kesimpulan akhirnya asid akan menggumpalkan lateks, manakala alkali akan menghalang penggumpalan lateks. Okey, so kat situ fungsi dia. Asid dia akan menggumpalkan lateks dan alkali dia menghalang penggumpalan lateks. So dia kedua-duanya ada fungsi yang berbeza. Okey, asid diperlukan oleh penori getah dan alkali biasanya diperlukan oleh pengilang ataupun pengilang yang dia nak lateks dalam keadaan cair. Okey. So untuk muka surat yang ke-86, muka surat yang ke-86 pula.
Untuk muka surat yang ke-83 dan 84 ni cikgu tinggalkan dahulu. Okey, cikgu akan terangkan, harapnya kita naik sekolah cikgu akan terangkan. Okey, dan cikgu nak pergi terus kepada cerita tentang yang ni cikgu tinggalkan dahulu. Cikgu nak pergi terus kepada tentang getah tervulkan. Okey, dah panjang lah ni cikgu punya video. Cikgu pergi pada getah tervulkan. Okey. Pada getah tervulkan, apa itu getah tervulkan? Getah tervulkan ialah getah yang telah dipanaskan dengan sulfur. So, nama prosesnya ialah proses pemvulkanan. Okey. Cikgu tak perkenalkan daripada kamu tentang getah asli punya structure. Okey, ataupun getah asli punya gambaran. Okey, getah asli punya gambaran. Getah asli punya gambaran. Dia macam ni saja. Ni ialah getah asli. Getah asli. Okey, tu getah asli. Jadi sekarang, okey, getah tervulkan ni apa pula? Asalnya, okey, getah tervulkan ni, buruknya tulisan cikgu. Okey, cikgu cantikkan sikit tulisan cikgu dulu ya. Ini ialah getah asli. Getah asli. Okey. Getah asli ni kalau kamu tengok dia lebih kurang sama dengan getah tervulkan tapi ada beza sedikit. Okey, getah asli ni getah apa? Getah yang kita dapat lah daripada daripada pokok getah. Okey, tapi sebenarnya untuk getah sintetik pun dia kita boleh kata atau juga getah sintetik. Getah sintetik tu getah apa? Getah buatan. Kita dah belajar tentang sebelum ni getah asli dalam polimer, getah asli dengan getah sintetik. Okey, bagi getah asli ataupun getah sintetik dia rupa dia macam ni je. Dia punya rupa dia macam ni je. Tapi kita boleh ubah suai dia, kita boleh vulkankan dia. Apa beza dia? Struktur dia. Okey, kalau kamu tengok antara ini dengan ini dia hampir sama, tapi dalam getah tervulkan kita ada sulfur. Nampak? Dia ada masukkan sulfur di antara satu getah dengan getah yang lain. Okey, dengan garisan-garisan ni kamu nampak ini ialah getah asli kan? Getah yang biasa ataupun getah sintetik, tapi yang ini ialah getah yang tervulkan. Maksudnya kita masukkan sulfur di antara getah tersebut, getah-getah tersebut. Okey, itu beza antara getah asli dengan getah tervulkan. Okey, sekarang kita lihat ciri getah tervulkan. Kenapa kita buat getah tervulkan ni? Sebab kita memperbaiki ciri-ciri dia. Yang pertama sekali, kita nak apabila kita vulkankan getah tadi akan jadi lebih kuat. Okey, kalau kamu ingat balik tentang getah asli kan dia lembut, betul? Dia lembut ataupun dia agak lemah sedikit. Okey, tapi yang ini dia akan jadi lebih kuat. Yang kedua, dia tahan haba. Kalau kamu ingat balik getah asli dia tak tahan haba. Yang ketiga, dia lebih kenyal. Okey, lebih kenyal maksudnya apa? Ingat lagi kenyal? Kenyal ialah maksudnya dia boleh kembali kepada bentuk asal. Yang keempat, dia lebih keras. Ni tadi dia berlawanan. Dia lebih lembut kan? Dan yang terakhir, sukar dioksidakan. Maknanya dia tidak bertindak balas dengan oksigen. Okey, so itu ialah ciri-ciri getah tervulkan. Okey, jadi kita dah habis dengan getah. Okey, so sekarang kita lihat sedikit yang ini mudah saja. Kajian saintifik terhadap penggunaan sebatian karbon. Oh, nampak tak? Kajian saintifik tentang penggunaan karbon. Okey, yang pertama untuk menambah baik kegunaan semasa. Ni dia dah masuk dengan yang ni, dia dah rumuskan keseluruhan lah, bukan pasal getah saja. Okey, ini tentang sebatian karbon semua. Okey, menambah baik kegunaan semasa minyak kelapa sawit. Okey, yang pertama menambah baik kegunaan semasa minyak kelapa sawit. Yang kedua, mencari kegunaan baharu bagi minyak kelapa sawit, menyebarkan maklumat tentang kebaikan minyak kelapa sawit dan juga mempertingkatkan kualiti dan produktiviti pokok kelapa sawit. Ini ialah tentang
kajian saintifik terhadap sebatang karbon yang ni kamu boleh baca. Okay, yang penting sebenarnya yang ni cikgu lebih kepada getah lah tadi Cikgu lebih kepada tentang tindak balas getah dengan asid dan alkali. Tapi yang ni cikgu habiskan terus bab ni, maknanya kita dah selesai dengan bab 4. Okay, so itu saja. Cikgu harap kamu dapat lengkapkan buku kerja kamu berdasarkan kepada kita punya slide hari ni. Selamat belajar. Cikgu harap kamu boleh ulang kaji di rumah. Okey. Dan siapkan apa yang cikgu suruh buat dan selamat berjaya. Selamat belajar. Bye. Bye.